Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Nurin Hayani binti Wan Zuraidi, pemegang nombor matrik 2015820. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Amirah binti Rosli, pemegang kad matrik bernombor 201408. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahida binti Zulkifli, bernombor kad matrik 2010674. Makalah merupakan satu karya penulisan yang bersifat ilmiah untuk membahas mengenai sesuatu ilmu untuk dikongsikan kepada pembaca. Secara umumnya, makalah bersifat ilmiah ini dibahaskan dengan berfokuskan pada suatu masalah tertentu. Idea tersebut telah disusun oleh seseorang atau kelompok melalui satu isu yang telah diangkat untuk merealisasikan idea-idea mereka. Makalah ini melatih kemampuan menerapkan kaedah pendekatan ilmiah dalam menjawab sebarang persoalan. Maka, makalah yang merupakan salah satu bentuk penulisan ilmu ini sering dilakukan oleh para sarjana untuk merealisasikan idea mereka supaya dapat difahami dan diketahui oleh semua orang. Tujuan makalah ini ditulis adalah untuk membolehkan seseorang mengemukakan pendapat secara jelas berpandukan sumber maklumat yang boleh dipercayai. Oleh itu, sumber yang baik berserta analisis yang logik diperlukan dalam penulisan makalah ini. Di samping itu, makalah ini juga ditulis bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu topik yang ditulis itu perlu diketahui oleh semua orang. Untuk itu, orang ramai dapat mengetahui sesuatu ilmu pengetahuan yang ingin disampaikan. Seterusnya, makalah ini juga bertujuan untuk melatih penulis supaya mampu menulis dan menyusun karya ilmiah dengan baik. Maka, kemahiran menulis yang baik diperlukan bagi menghasilkan makalah, terutamanya para pelajar. Seterusnya ialah ciri-ciri makalah. Yang pertama ialah membahas sesuatu permasalahan secara menyeluruh. Makalah bersifat ilmiah yang memiliki ciri-ciri tersendiri ini menceritakan mengenai sesuatu ilmu pengetahuan dengan lebih terperinci kepada pembaca. Selain itu, makalah yang seimbang dan teratur mempunyai teknik penulisan yang betul supaya maklumat yang disampaikan tersebut dapat difahami dengan jelas. Seterusnya ialah memiliki sumber yang baik dan boleh dipercayai. Hal ini kerana sifat makalah yang bersifat tepat dan menyeluruh haruslah bersandarkan sumber maklumat yang jelas yang dapat meyakinkan pembaca dan ianya mempunyai ciri-ciri fakta, objektif, logik serta sistematik. Yang terakhir adalah merupakan hasil kajian yang seimbang dan kreatif. Teknik penulisan yang kreatif dapat menarik minat orang ramai untuk membaca dengan lebih lanjut. Sekarang, saya Wan Nurin Hayani akan menerangkan jenis-jenis makalah. Terdapat 3 jenis makalah yang biasa digunakan. Antaranya adalah makalah biasa, makalah posisi dan ilmiah. Baiklah, saya akan terangkan satu persatu jenis makalah tersebut. Yang pertama iaitu makalah biasa. Makalah biasa ini adalah penulisan yang berdasarkan pemahaman terhadap sesuatu topik atau masalah yang dibahaskan iaitu dengan mengemukakan pendapat atau kritikan mengenai sesuatu topik tersebut. Demikian adalah contoh petikan bagi makalah biasa yang memberikan gambaran tentang situasi dakwah orang asli Sungai Lui Negeri Sembilan di era pandemik COVID-19 yang belum pernah kita alami. Makalah ini mengemukakan pendapat tentang cabaran dan masa depan dakwah orang asli. Seterusnya, makalah posisi. Makalah posisi pula adalah suatu penulisan yang membincangkan secara terperinci dengan mengemukakan data, statistik, teori atau kajian teks. Kemampuan menganalisis sintesis dan evaluasi amatlah penting dalam penulisan makalah posisi ini.
terdapat 3 kaedah penulisan bagi makalah posisi. Antaranya adalah kaedah induktif, kaedah deduktif dan yang terakhir adalah kaedah campuran. Kaedah induktif bermaksud penulisan yang berdasarkan data sekunder seperti buku, tesis atau kajian teori. Manakala kaedah deduktif pula penulisan yang berpandukan data primer iaitu kajian lapangan dan pemerhatian. Bagi kaedah campuran pula merupakan penulisan yang menggabungkan di antara data primer dan data sekunder. Berikut adalah contoh petikan makalah posisi bagi kaedah campuran. Mengapa saya berkata sedemikian? Jika diperhatikan, makalah ini menggunakan gabungan 2 kaedah iaitu kaedah kajian perpustakaan dan kajian lapangan iaitu pemilihan kawasan dan batasan kajian. Makalah ilmiah. Makalah ilmiah ini memasukkan unsur-unsur keagamaan dengan membicarakan tentang agama masing-masing. Penerangannya mengikut agama sama ada dalam bentuk ayat Al-Quran atau ayat Bible. Contoh petikan ini pula menggunakan unsur keagamaan dengan memasukkan petikan yang diambil dari Al-Quran iaitu surah Ar-Ra'd ayat 11. Format penulisan makalah. Format penulisan makalah mempunyai 5 bahagian iaitu pengenalan, pernyataan, metodologi kajian, analisis perbincangan dan bahagian penutup. Di bahagian pertama, terdapat pengenalan atau pendahuluan iaitu ia mempunyai latar belakang dan konsep. Ia adalah bertujuan untuk memudahkan atau memberi gambaran awal kepada pembaca mengenai makalah. Yang kedua, pernyataan masalah. Pernyataan masalah telah dinyatakan objektif kajian dan juga telah diselitkan beberapa kajian lepas untuk memudahkan para pembaca melihat atau menilai penulisan makalah yang dilakukan. Yang ketiga, metodologi kajian. Metodologi kajian ini adalah kaedah kajian. Penulis menyatakan kaedah kajian dan juga menyatakan teori atau pendekatan yang digunakan. Ini adalah untuk memberi penjelasan kepada penulis bahawa makalah ini disandarkan kepada apa dan juga bagaimana kaedah kajian yang digunakan dalam penulisan makalah. Ini akan menyebabkan penulisan makalah dapat diterangkan dengan lebih jelas. Seterusnya, dapatan kajian yang dibincangkan dalam analisis perbincangan. Terdapat juga analisis yang berdasarkan teori pendekatan yang telah diterangkan dalam metodologi kajian. Seterusnya, di bahagian yang kelima iaitu bahagian yang terakhir, penutup. Penutup akan diterangkan kesimpulan atau cadangan dan juga diselitkan beberapa rujukan. Hal ini adalah untuk memberi penerangan yang terakhir atau penerangan ringkas dalam semua bahagian penulisan.